Yang keempat, sentiasa menjaga batas-batas hukum Allah. Sebagai Muslim, jaga batas. Pergaulanmu jaga batas. Lidah pun ada batas nak cakap. Bukan semua benda boleh cakap. Ini kebebasan bersuara. Tak ada dah. Bebas bersuara, tapi tetap kena jaga hati orang. Kita ada mulut, orang pun ada mulut. Orang ada aib, kita pun ada aib. Kalau kita boleh buka pasal orang, orang pun boleh buka pasal kita. Dulu hadis Nabi sebut apa? Siapa yang jaga aib orang, Allah akan jaga aib dia. Dan barang siapa yang membuka aib dia orang, Allah akan buka aib dia walaupun dia berada di dalam rumah dia. Kita pun mikir dulu kalau orang menyuruh dalam rumah tak jadi apa. Rupanya hari ni kalau kita nak tengok, duduk dalam rumah pun tetap tersebar. Facebook ada, WhatsApp ada. Baklah nak tunjuk betapa benarnya agama kita tu kan. Kemudian yang kelima, selalu mengingati kematian. Itu pun secara untuk menjaga, memelihara iman kita. Ingat mati. Itu sebab orang ingat mati, dia tak nak buat jahat, tuan-tuan. Dia tak nak gaduh dengan orang. Aku ni kalau gaduh dengan dia ni, jangan gaduh dengan orang kalau rasa-rasa tak sempat nak minta maaf. Nabi dah pesan, kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Hidup malam jangan cita-cita hidup esok pagi. Dan begitu juga kita kena ingat, jangan terpedaya dengan umur, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Orang tu sakit dah 20 tahun tak mati-mati. Dia duduk gelak-gelak, relax, sehat, makan selera malam ni, tidur malam tak bangun-bangun, tuan-tuan. Mati dah. Dah mula keluar teori. Patutlah semalam masa ceramah tu aku tengok dia macam tak fokus, nak mati punya. Jangan macam tu, tuan-tuan. Jangan pandai-pandai keluar teori sendiri, tuan-tuan. Kan ada je kan. Jadi makna kata kita ingat mati. Ingat mati ni kita tak adalah, aku ni, kita ni bila-bila boleh mati. Bila-bila boleh mati. Ada orang, dan mati ni pula bukan macam sebab yang kita fikir, tuan-tuan. Ni kita pergi hospital, tengok orang tu, dia pakai oksigen, kita ini tak besok lusa ni. Boy, sedap macam cakap, tuan-tuan. Dia keluar je melintas jalan, tak pandang kiri kanan, dia gelek kat taksi tu, kita yang mati, tuan-tuan. Rupanya yang pakai oksigen tadi dia baca Yasin untuk kita. Kenapa apa, tuan? Itu sebabnya jangan kita bersangka-sangka macam tu, tak baik. Ada orang tu jalan-jalan, bab jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni memang confirm mati, dalam lubang tu. Bomba dan penyelamat datang, dia ambil, tarik sampai atas, cek nadi, ada lagi. Hidup rupanya dia pengsan aja. Lepas tu bila dia terjaga, hebat bang. Dia kata kenapa? Dia baru sedar. Abang hebat bang, kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinyau lubang tu, langsung mati, tuan-tuan. Terperanyat tengok lubang tu, tadi jatuh tak mati. Jadi macam mana tu? Makna mati ni bukan sebab yang kita fikir, kan? Kadang-kadang orang tu ada kanser, kadang orang tu ada sakit buah pinggang, dia sakit jantung, rupanya meninggal tersanak, tercakit sudu, tuan-tuan. Bukan sebab yang ini, tak ada kena-mengena dengan sakit yang lain. Sebab bukan kita yang nak menentukan ajal maut orang, Allah Ta'ala tentukan. Manusia ni, kata ulama terdahulu, ada 99 perangkap kematian. Contoh, kita naik kereta, bin sebelah kita aksiden, teruk, maaf, kereta kita tak kena, sikit lagi nak kena, maknanya satu perangkap terlepas. Pergi mandi kat air terjun, zap, terjun 5 orang, zap, naik kita seorang, yang lagi 4 tak naik. Tiba-tiba air pusar lah, apalah, macam-macam kan, tragedi, meninggal. Kita terlepas lagi, nampak, 99. Macam-macam lah dalam hidup kita ni. Tanah runtuh, habis semua. Bila banjir kan kadang, rumah hanyut semua. Masa yang, bila tahun bila yang teruk itu, 2000 apa? 2014 kan? Rumah imam dekat simpang, bayang, rumah imam tu hanyut sampai kat simpang, berubah alamat lah kan, nombor lot berubah lah kan? Tapi mana nak beritahu dia selamat, rumah lain habis. Nak beritahu apa? Nak beritahu bahawasanya dia terlepas.
Tapi ada satu perangkap yang manusia tak boleh lepas, iaitu perangkap usia tua. Itu confirm mati lepas tu. Tak ada dia balik semula. Alhamdulillah boleh balik muda balik, tak ada. Takat tu je. Kan? Habis tu habis. Orang Malaysia menurut kajian 60 tahun. Purata 60 tahun hidup. 70 tahun bonus. 80 tahun ekstra. 90 tahun gegar baganza. Kita tengok kita masuk kategori mana. Kan? Yang 90 tu pernah tak terdaya, tuan-tuan. Kan? Dan yang keenam, tuan-tuan, cara untuk memelihara iman kita, bersegeralah bertaubat kepada Allah setiap kali kita melakukan kesalahan. Sebaik-baik manusia yang berdosa, kata Nabi, adalah bertaubat kepada Allah. Kan? Syarat taubatan nasuha, tahu buat salah, menginsafi kesalahannya, berazam untuk tidak melakukan lagi kesalahan itu. Buat juga lepas tu, taubat lagi. Maknanya tak sengaja, buatlah lagi. Lemah, orang kawan-kawan ajak, taubat balik semula. Tuan-tuan nak tengok tu sebab kalau tuan-tuan pergilah ke penjara, tuan-tuan, kan, ceramah, saya ceramah kat penjara, kan. Menurut pegawai penjara tu, kaunselor penjara tu, yang masuk penjara ni kebanyakan yang dah masuk 5-6 kali banyak. Ada yang 10 kali ke atas pun banyak. Kadang-kadang salah satu sebabnya adalah dia tak tahan hujan kat luar. Kawan-kawan dia datang balik. Kawan-kawan yang baik ni tak nak kawan dengan dia. Lepas tu kawan-kawan jahat, itulah kau kawan dengan kita orang tak? Kan? Dia nak jadi baik, itu halangan dia. Itu sebabnya sentiasalah berusaha bagi peluang kat orang. Yang banyak kali masuk tu siap sound pegawai penjara tu. Hai, sarjan lagi. Dia kata memang kena hempuk dengan pegawai penjara tu, tuan-tuan. Dia pula, takkan sarjan lagi, dia kata. Ya, macam itulah, tuan-tuan. Jadi rasa cukup sakat tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa pun saya nak maklumkan kepada semua, kita kena ingat, pesan dekat diri saya juga, sentiasa berusaha untuk mendapatkan iman, dan bila dah dapat iman ni, berusaha untuk memelihara iman. Abang Adam Kori tu daripada tahun berapa masuk Islam? Baru lagi dalam 8 ke 10 tahun, alhamdulillah, sampailah ke hari ini dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Sebab macam itulah fokusnya dia kepada Islam yang baru dianutinya tu, dia jaga elok-elok. Dia bersyukur dengan apa? Allah uji dia. Waktu dia kahwin ni susah nak dapat anak, berapa tahun baru dia dapat anak, alhamdulillah akhirnya dia dapat anak. Tuan-tuan, sedikit makluman saya nak maklumkan juga sebelum saya mengakhiri ceramah saya. Dekat luar sana ada satu booth. Ni orang kata jualan peringkat akhir lah ni, sebelum PKP lah ni, kan. Tuan-tuan tengoklah kat luar, kan, ada satu kismis coklat. Kismis coklat, tuan-tuan, sedap, tuan-tuan. Siapa yang pelupa-pelupa tu elok ambil kismis tu. Kismis coklat. Kismis coklat ni yang mana baik untuk orang yang pelupa, elok tu. Lepas tu IQ kita okey. Kadang-kadang nak bawa motor sampai ke rumah baru perasan rumah tertinggal kat masjid. Jadi eloklah tuan-tuan makan kismis coklat tu. Yang kedua ada perfume, SD perfume, Samsul Debat perfume. Dia ada dua bau je, satu bau lelaki iaitu Danish, satu bau perempuan Aisyah. Yang itu isteri saya punya lah, jawab. Itu melambangkan kebijaksanaan wanita, tuan-tuan. Sebab modal suami untung semua dia, tentulah. Tapi memang sedap, bau dia tahan lama. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu tagline dia, macam tu. Dan begitu juga produk tengah viral. Semalam berebut tak cukup, hari ni baru sampai, iaitu susu kambing, susu Al-Amr. Susu kambing Al-Amr ni campuran susu kambing campur kurma campur madu. Saya dah minum lama dah, sampai sudah tak jumpa madu. Rasa ada macam tu. Yang faham, tak faham sudah, kan? Dia baik untuk orang yang gastrik. Siapa gastrik ambil pagi, insya-Allah okey. Siapa yang nak berpuasa boleh cuba puasa sunat besok, ambil waktu sahur. Waktu sahur insya-Allah sampai petang okey. Yang nak diet pun elok. Siapa yang ada penyakit GERD, macam saya ada GERD, kan? GERD ni macam kita senak perut, angin lambung tengah malam sebabkan angin gastrik ni, kita sampai tak boleh tidur, tersedak sampai berair mata, kan? Jadi boleh ambil itu. Kemudian baik untuk alergik, enzima elok. Orang yang sakit tulang osteoporosis elok. Paling cepat sekali orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas, itu memang cepat, insya-Allah. Imam Masjid Felda Palung 12 6 bulan sembahyang kat kursi, alhamdulillah, kan? Selawat 3 kali, tuan-tuan, minumlah, kan? Dia tak ada bau, tuan-tuan, sebab dia bukan kambing daripada cenderung.
Dia kambing tu daripada Holland, Belanda tuan-tuan, dia tak ada bau. Kalau minum bau juga, mana yang minum tu belum mandi tuan-tuan. Kemudian untuk perempuan mengandung elok, sebab baby lahir hari ni 90% kuning. Jadi minum daripada awal. Bila dah demam kuning baru sibuk nak minum susu kambing. Tu yang muntah tu, tapi susu am ni tak ada bau, jangan risau, dia tak muntah. Kemudian siapa hari tu dekat Serting ada yang kencing dalam beg ni, dia ada masalah prostat, dia ada masalah buah pinggang, masalah jantung, dia minum je keluar lemak-lemak tak elok dekat dalam beg kencing dia tu. Kemudian alhamdulillah bulan 12 baru ni dah tak pakai beg tu dah, baru minum satu kotak tuan. Dia tak pakai dah beg tu dan tak jadi operate nak buang apa, nak buang batu karang dia. Alhamdulillah, ikhtiar. Sebab produk ni memang solid barang sunnah. Susu kambing campur madu campur kurma, dia tak ada campur coklat ke strawberry, tak ada. InsyaAllah. Yang kencing manis pun boleh minum, kecuali yang hyper kencing manis tu lebihkan air sikit, insyaAllah. Ni bukan promote, lebih kurang. Susu kambing tu biasanya satu kotak RM45. Hari ni kita offer beli 2 90. Macam tu. Macam sama je ustaz kata kan. Tak adalah, malam ni sahaja beli 280. Yang tak bawa pitih tak benda, tak masalah. Nanti transfer kemudian. Tak ada masalah. Maknanya nanti ambil nombor akaun tu transfer kemudian. Saya percaya. Andai kata balik kang tiba hilang ingatan. Hilang ingatan lepas 2 tahun baru ingat, tak ada masalah. Taklah. Saya halah kata masalah. Dia ramai orang dah beli-beli hilang ingatan tu ramai. Tapi insya-Allah tuan-tuan, jadi itu saja. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Menekurangi itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.